yang sering dibicarakan oleh para guru kita, bagaimana hukum-hukum ataupun satu penetapan fatwa, penetapan hukum dalam perkara-perkara baru dalam urusan duniawi kita bermuamalat di antara manusia, di antara makhluk ini, selain daripada masadir sumber-sumber hukum yang kita maklum dan ma'ruf daripada Al-Quran, kemudian turun kepada hadis, kemudian kepada ijma', kemudian kepada qiyas. Dan daripada itu juga bagaimana kita lihat para ulama ataupun para pemimpin menetapkan hal-hal baharu dalam urusan muamalat, dalam urusan ibadat, dalam urusan jinayat, bab-bab jenayah, apa lagi dalam urusan yang pelbagai yang tidak dinyatakan secara khusus dalil, tidak dinyatakan secara terperinci daripada 4 sumber yang utama tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ataupun ilmu fiqh yang terbentuk itu, terbangun itu, terbina daripadanya disebut sebagai ilmu qawaid fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh yang membahaskan hukum-hukum berasasan kepada kaedah-kaedah yang mengikatnya dan memberikan gambaran yang menyeluruh bagi syariat Islam dari segi konsep, dari segi sifat dan objektif. Tuan-tuan cuba biasa dengar 5 kaedah fiqh yang besar yang sering kalau tengok macam isu-isu baharu, isu-isu kesihatan, isu-isu COVID, bagaimana para ulama dia nak tetapkan satu penetapan al-umur bimaqasidiha. Yang pertama, ada 5 kaedah disebut sebagai kaedah yang besar dalam fiqh, iaitu al-umur bimaqasidiha, segala urusan mengikut tujuan. Yang kedua apa lagi yang biasa selalu dengar, al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak hilang dengan datangnya keraguan. Maksudnya benda ni kita boleh apply dalam perkara-perkara yang dah dibahaskan oleh para ulama. Bila tu datang dalam urusan harian kita, macam mana kita nak yakinkan, nak meneruskan amal ibadat, urusan kita dengan orang, kita boleh apply yang 5 yang azas ni. Lagi yang kedua, al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak akan hilang dengan datangnya keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesukaran menarik kemudahan. Kesukaran, kepayahan itu akan datang padanya bersama kemudahan. Yang keempat, la darar wa la dirar, tidak mudarat dan memudaratkan. Yang kelima, al-adatu muhakkamatun, adat dijadikan penimbang tara. Kalau kita sebagai seorang awam, maka sebenarnya tiada galakan untuk kita memahami secara detail. Cukup kita menyerahkan urusan para mufti ataupun para sarjana ilmuwan untuk dia bahaskan kaedah-kaedah ni. Yang ini yang 5, pecahan daripada setiap satu tu berpuluh yang kita kena faham. Sekurang-kurangnya kita tahu bagaimana hukum selain daripada sumber-sumber yang 4 itu, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas itu dipakai sebagai sumber dalil. Maka kaedah fiqh ataupun kita sebut sebagai qawaid fiqhiyah ini datang mengukuhkan lagi satu peraturan ataupun penetapan dalil, hukum dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Ta'ala, hari ini kita nak baca satu daripada 5 kaedah tadi, nak sentuh kaedah yang kedua, kaedah fiqhiyah yang kubra yang kedua tu, al-yaqin. Al-yaqinu la yazulu bisyakki, keyakinan tidak hilang kerana keraguan. Okey, malam ni dapat satu kaedah ni pun tuan-tuan dah boleh faham dan boleh apply, dan juga kita boleh tahu sebab apa pemimpin ataupun para ulama dia buat sesuatu tu.
maka kita dah ada point lah. Oh, mungkin kaedah yang kedua ini digunakan dalam suatu penetapan. Contoh apa isu-isu harian yang berlaku ataupun yang berlega di dalam kehidupan kita. Ternyata apa? Mengapa lelaki ataupun seorang suami yang hilang tanpa jejak. Ini contoh lah, contoh situasi macam mana kaedah ni terkeluar daripada digunakan. Dia macam formula dia. Kalau kita belajar fizik, dia ada formula dia. Belajar apa lagi, sains kan, maka formula-formula ni menjadi rumus. Begitu juga kaedah fiqh terbangun daripada 5 kaedah yang utama ini. Di bawahnya terpecah berpuluh-puluh kaedah untuk menyelesaikan urusan-urusan muamalah di antara manusia. Contoh situasi, mengapa lelaki yang hilang tanpa jejak tidak boleh dianggap sebagai meninggal dunia. Mungkin dari segi undang-undang ada perbahasan lah, dari segi law sivil mungkin ada perbahasan, tapi dari segi hukum syariah, bagaimana hukum nak mensabitkan seseorang itu, adakah hilangnya seseorang itu kita boleh anggap dia sebagai dia meninggal dunia, ataupun hilang seseorang itu kita anggap dia sebagai apa istilahnya MIA, missing in action. Itu kalau orang bekerja kan, tak datang berjabat, MIA, tak tahu kat mana. Situasi yang hilang, contohnya hilang suami, isteri hilangnya suami, tak tahu bagaimana, tiba hilang, tak balik rumah. Dah report polis 24 jam tak balik juga rumah. Adakah kita terus boleh sabitkan kepada ketiadaan suami itu ataupun lelaki itu, kita boleh sabitkan dia sebagai meninggal dunia? Maka kaedah-kaedah ni keluar, dikeluarkan, mungkin dibawa oleh, kalau nak menjadi hujah, dibawa oleh peguam lah, peguam syar'i ke mahkamah syariah. Sebelum nak menjadikan seorang wanita tu, seorang isteri tu menjadi seorang pebalu, sebelum nak declare apa-apa, kena ada hujah yang konkret, yang kuat. Mengapa seorang lelaki yang hilang tidak boleh diklasifikasikan sebagai meninggal dunia? Macam kes apa, kes kapal terbang MH370. Adakah kita boleh menggunakan kaedah al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak hilang kerana keraguan. Maksudnya kita yakin memang mereka dah mati. Yakin tu dengan evidence apa? Adakah dengan sebabkan kita berjumpa dengan serpihan, ataupun kita jumpa jenazah si mati? Maka itu menjadi poin dalam setiap perbincangan kaedah-kaedah fiqh. Banyak lagi di antara, selain daripada hal-hal muamalah ataupun ibadat. Contoh lagi apa? Contoh dalam kaedah perkara-perkara ibadat yang sering berlaku di antara kita ini, itu pertama tadi orang yang hilang, ataupun dalam istilah fiqhnya mafqud, mim fa qaf waw dal, mafqud, orang yang hilang, yang tak tahu ke mana berita tentangnya, sama ada ataupun hidup, atau sama ada hidup ataupun tidak. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Ta'ala, apakah maksud kaedah yang kedua ini daripada 5 kaedah yang utama ini, yang diguna pakai, yang menjadi kesepakatan para ulama, walaupun ada sebahagian ulama tidak mengiktiraf qawaid fiqhiyah ni sebagai satu penetapan ataupun satu cara istimbat hukum, tapi 5 kaedah ini diguna pakai secara majoriti, secara ramai di dunia ini oleh para sarjana ilmuwan Islam. Kaedah yang kedua yang berbunyi al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak ragu dengan keraguan, iaitu memaksud sesuatu yang sudah diyakini. Itu perasaan, satu yakin tu nak sebut sebagai apa? Satu perasaan kan, satu keadaan kita meyakini tidak akan tergugat dengan sesuatu yang syak, yang mendatang, yang baru datang. Suatu keyakinan ataupun sesuatu yang sudah diyakini
tidak akan tergugat dengan sesuatu yang syak yang datang kemudian, melainkan yang menggantikannya ialah sesuatu yang juga bersifat yakin. Melainkan yang datang tu bukan syak, tapi yang datang tu satu benda yang setara, yang juga bersifat yakin. Maksudnya seseorang itu hilang, kita yakin seseorang itu hilang, tapi benda datang yang kemudian tu, contohnya yang datang kemudian itu adalah cebisan mayat daripada seorang itu, juga benda yang yakin, yang telah disahkan, maka ia menjadi maka dia tidak menjadi perkara yang dikategorikan sebagai syak lah. Satu benda yang datang kemudian dan ia sesuatu yang menggantikannya sesuatu yang juga bersifat yakin, itu sama, setara. Apakah sumber ataupun dalil kaedah ini diguna pakai? Orang tertanya-tanya, kenapa tiba-tiba kaedah ni ada? Datang daripada mana? Al-Quran ke? Al-yakin la yazulu bisyak. Tak ada dalam Al-Quran. Apa pepatah ni tak pernah jumpa kan? Ataupun adakah daripada hadis? Tak juga. Tapi dalil daripada surah Yunus, daripada ayat yang ke-36, menjadi sumber, menjadi asas bagaimana kaedah ni diguna pakai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha 'alimun bima yaf'alun. Innallaha 'alimun bima yaf'alun. Maksudnya, dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan suatu sangkaan sahaja. Ya, ini padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran. Ya, ini i'tiqad, keyakinan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Maka surah Yunus ayat yang ke-36 ni menjadi sumber dalil kepada kaedah yang kedua ini yang diguna pakai oleh para mufti. Kebanyakannya mufti digunalah kaedah-kaedah fiqh ni, selain daripada selepas menggunakan 4 sumber dalam menentukan satu hukum ataupun nak warta suatu peraturan. Kalau dah warta tu maksudnya dah diiring bersama je dengan penguatkuasaan kan? Dan digezet kalau di negeri, di Dewan Undangan Negeri lah, enactment. Kalau di Parlimen telah diwartakan, digezetkan kalau akta di Parlimen. Maksudnya kalau benda tu dah dihitam putihkan dan telah diwarta, digezetkan, maka kalau dilanggar, ditentang, maka secara undang-undangnya boleh dikenakan hukuman. Begitulah yang kita faham. Dan kita boleh tengok dalam undang-undang mahkamah syariah, dan juga mungkin diguna pakai dalam undang-undang sivil, bagaimana undang-undang dibangunkan. Maka hukum-hukum ini menjadi asas. Maka orang-orang yang ingin mendirikan peraturan, mendirikan suatu undang-undang, dia kena faham dan juga kena hadam antaranya perkara-perkara yang termaktub dalam qawaid fiqh, kaedah-kaedah fiqh yang kita bincang pada hari ini. Salah satu daripadanya kaedah yang besar yang kedua ni, al-yakin la yazulu bisyak. Maka surah Yunus ayat yang ke-36 ni menjadi sumber ataupun dalil pada kaedah ini. Di bawah kaedah ni ada berapa tuan-tuan? Ada 10. Terpecah daripadanya 10 yang digunakan dalam 3/4 ilmu fiqh. Kaedah ni digunakan. Maksudnya banyak masalah-masalah yang furu', yang kecil-kecil, yang baru-baru, yang datang kemudian pada zaman kita, yang tak ada pada zaman Nabi, yang zaman sahabat, zaman tabi'in, tiba-tiba zaman kita ni ada. Dan para sarjana dah habis cari sumber, tak jumpa.
jumpa, tapi nak menguatkan lagi hujah itu ataupun menguatkan lagi peraturan itu, undang-undang itu, maka dia kena datangkan membawa kaedah-kaedah fiqh ini, dan kaedah ini disepakati oleh para ulama, yang bermaksud bahawa setiap yang diragui itu dihukumkan seperti tiada. Benda yang ragu, maka sifat dia tiada lah apabila yakin berada pada kedudukan yang pertama. Bila yakin berada pada kedudukan yang pertama, datang kemudian itu ragu, datang sangkaan, datang apa lagi, hearsay, dengar-dengar cakap-cakap orang, apa lagi, datangnya yang kemudian itu benda-benda yang memberi kesangsian, maka ia dianggap tiada. Apabila kaedah ini digunakan, al-yakin la yazulu bisyak, maka para ulama bersepakat bahawa ia bermaksud setiap yang diragui dihukumkan kepada seperti yang tiada. Yang ketiga, berpegang dengan sesuatu yang diyakini dan meninggalkan sesuatu yang diragui adalah prinsip utama dalam syariat. Hukum syariah ataupun hukum Islam ni diturunkan adalah untuk memberikan kemudahan kepada seluruh umat sejagat, bukan pada kita yang berada pada akhir zaman ni, pada setiap zaman, setiap generasi dan setiap waktu. Maka dia bersifat universal dan dia bersifat relevan setiap masa. Maka yang menjadi tiang, menjadi asasnya, di antaranya kaedah-kaedah fiqh ni lah yang digunakan oleh para ulama saban tahun, saban abad dan dekadnya, masih guna pakai sehingga hari ini. Dan kerana prinsip syariah itu adalah sesuatu yang diyakini, bukan satu benda yang ragu-ragu ataupun benda yang tak pasti, benda yang berdasarkan kajian-kajian yang tidak masak dan apa sahajalah. Sebab tu setiap enactment, bagaimana enactment agama Islam, kalau tengok enactment rang undang-undang 355, RUU 356, nak buat tu pun, nak bincang tu kena berapa kali dibacakan. Kalau di parlimen lah, nak kena baca berapa kali sebelum diwartakan, supaya tidak ada tuhmahan ataupun tidak ada yang mengatakan bahawa kaedah-kaedah ataupun hukum-hukum yang datang itu dibangunkan, didirikan berdasarkan perkara syak ataupun kajian-kajian yang tidak pasti, tidak yakin. Seterusnya, apakah kepentingan kaedah ini digunakan? Menyelahkan prinsip kemudahan dalam syariat Islam, kerana tujuan syariat Islam itu dibangunkan, dilaksanakan dalam urusan muamalat kita sebagai manusia ni adalah untuk menafikan kesukaran. Bila kita faham setiap ataupun kaedah fiqh ini digunakan adalah untuk menyelahkan prinsip kemudahan dalam syariat Islam, kerana ia bertujuan untuk menafikan kesukaran. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, di bawah kaedah yang kedua ni terpecah daripadanya 10. Ada 10 pula di bawah kaedah yang utama ni. Aplikasi kaedah ni sering digunakan dalam situasi perkahwinan, dalam bab munakahat. Maksudnya kalau nak jadi peguam syar'i, dia kena hadam lah apa ni kaedah yang kedua ni. Lepas tu dia kena hafal semua kaedah pecahan 10 di bawah tu bila nak pakai. Kalau dia jadi peguam bela, nak bahas di dalam mahkamah, maksudnya setiap poin itu kena ada sandaran. Maka sandaran dia, di antaranya kalau tengok kaedah pecahan, ad-darar la yakunu qadiman, satu. Yang kedua, al-qadimu yutraku ala qadimihi. Apa maksud dia? Sesuatu yang lama dibiarkan mengikut lamanya. Benda-benda ni semua ni dia tidak dia maksud benda dah berlaku pada zaman dahulu, pada manusia yang hidup sebelum kita ni dah diguna pakai kaedah-kaedah ni, dan dia relevan. Dijadikan satu hujah kepada pendiri-pendiri penghukum, pendiri-pendiri sebagai orang-orang yang hendak membela kebenaran,
menentang kebatilan, maka dia kena tahu kaedah-kaedah macam ni. Tuan-tuan dan puan dalam Ta'ala, keyakinan tidak hilang dengan sebab keraguan. Itu perkara yang sabit secara yang diyakini, perkara yang dah sabit. Perkara yang dah sabit menyatakan bahawa mengatakan bahawa matahari itu terbit daripada timur. Yang sabit lah, dan diyakini dan diterima pakai oleh semua orang. Tidak akan ternafi hukumnya kerana syak yang datang kecuali dengan keyakinan. Ini kita diterangkan tadi definisi dia. Dengan kata lain, syak ataupun benda yang sangsi, benda yang ragu tidak dapat menghilangkan keyakinan, kerana keyakinan itu merupakan sesuatu yang kuat. Yakin dia berada pada kedudukan yang pertama, kedudukan sifatnya kuat, manakala keraguan itu bersifat lemah. Dan sesuatu yang lemah tentu sekali tidak dapat mengatasi yang kuat. Macam belajar mantik lah kan, kita tahu setiap yang yakin itu kuat dan setiap yang ragu itu lemah. Maka sudah pasti yang kuat itu akan mengatasi yang lemah dan berada pada tempat yang pertama. Dan Imam Syafi'i dia kata, saya tidak menolak keyakinan melainkan dengan keyakinan. Maksudnya kalau kita dah yakin dengan satu perkara, dia tidak boleh berganjak ataupun tidak boleh berubah keputusan ataupun satu kepastian, dia tidak boleh berubah, melainkan datang kepadanya itu dengan satu keyakinan yang baru. Adapun kalau yang datang kepadanya itu satu syak, maka yang syak itu tertolak. Sebab apa? Sebab dia pada kedudukan yang lemah. Tuan-tuan buat kajian pada hari ini 2022, secara yakinnya kajian tuan-tuan tu memang betul lah untuk hari ini. Katakan 5 tahun akan datang, kajian tuan-tuan ditolak. Mungkin daripada kita ni pengkaji, ada researcher buat kajian dari segi teknologi. Bila 5 tahun akan datang, benda yang kita pakai itu tertolak disebabkan kajian baharu yang didatangkan oleh orang lain. Maka didatangkan dengan keabsahannya. Maka keyakinan yang pertama tadi 5 tahun yang itu dahulu itu tertolak disebabkan datangnya keyakinan yang baru, dengan keputusan ataupun dengan riza, dengan kajian yang baru, maka dia tertolak. Begitu juga dengan hukum fiqh. Dan setiap yang syak itu tidak boleh mengatasi ataupun mengambil tempat pada kedudukan yang yakin. Ibnu Mulakin antara para ulama lah memberi komentar tentang kaedah yang kedua ini yang digunakan pakai kita umat Islam pada hari ini. Dia kata kekalnya asal yang diyakini itu tidak dihilangkan oleh syak yang datang kemudian. Ini komentar-komentar para ilmuwan ataupun para ulama dulu. Ibn Al-Qayyim dia kata, dinyatakan bahawa sesungguhnya syak tidak dapat menghilangkan asal yang diketahui dan keyakinan itu tidak hilang kecuali dengan keyakinan yang lebih kuat daripadanya ataupun sama dengannya. Maka dalam kaedah ni ada dua unsur je yang tuan-tuan kena faham. Yang pertama, unsur yang pertama yakin. Yang kedua, unsur yang kedua adalah syak. Yakin dan syak ni dia tidak boleh bercampur dan dia tidak boleh dan syak itu tidak boleh mengatasi ataupun mengalahkan yang yakin. Maka dua unsur ini terlebih dahulu perlu diteliti beberapa perkara yang disebutkan sebagai capaian ataupun tanggapan akal manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam kita bincang tentang syak kan, sangkaan, maka syak dan sangkaan itu terbahagi kepada tiga. Ada ditarifkan, didefinisikan sebagai syak. Ada yang memberikan definisi juga zon. Kita pernah dengar zon. Dan juga apa lagi kita pernah dengar, sangkaan itu juga waham, al-wahmu. Ada tiga dalam bahasa Arab. Kalau kita bahasa Melayu itu ya sangkaan. Sangkaan ke keraguan ke syak ke, bagi kita sama aja, sama erti. Adapun dalam
dalam perbahasan fiqh, maka dia membahagikan 4 kategori itu: yakin, syak, zon, dan waham. Ada 4. Maka yang yakin itu sudah pastilah berada pada tempat yang pertama secara kukuh, ya, secara konkretnya yakin, tak terpecahlah yakin yang pertama ke yakin kedua. Maka yang syak tu ataupun keraguan itu, maka dia terpecah kepada 3. Adapun syak itu dikatakan sebagai keraguan yang menggambarkan keadaan teragak-agak. Syak, teragak-agak, antara wujud ataupun tidak wujud, antara betul ataupun tak betul. Dan kalau tengok zon ni menjurus kepada sangkaan. Zon, sangkaan yang lebih hampir kepada kebenaran, namun tidak mencapai tahap keyakinan. Maksudnya apa? Kalau kita istilahkan zon ni macam sangkaan nak betul lah, tapi tak sampai, tak capai tak yakin lagi. Kita rasa kita dok zon, maksudnya penggunaan istilah tu kena tepat. Kita nak kata syak ke, nak zon ke, ataupun waham. Waham tu adalah kekeliruan ataupun keraguan yang dialami oleh seseorang di mana kedua-dua itu harus baginya, namun dia lebih cenderung kepada sesuatu yang lebih lemah. Itu waham. Bagi dia kedua-dua itu harus, maksudnya dia kata boleh jadi betul, harus bagi dia betul, harus juga bagi dia salah benda tu. Maka disebut di situ adalah waham. Tapi waham ini, kekeliruan ini, dia lebih cenderung kepada yang lebih lemah. Maka dia peratusnya mungkin kita boleh letak 25%. Kalau zon tu 50, syak tu 75. Maka yang ketiga-tiga ini tidak boleh tidak boleh mengatasi ataupun mengalahkan yang yakin. Maka kaedah ini terdiri, dalil kaedah ini para fuqaha menetapkan ia seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan tadi dalam surah Yunus, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an innallaha 'alimun bima yaf'alun. Dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan suatu sangkaan sahaja, ya, ini padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran. Dan Allah dah kata dalam surah Yunus, sangkaan itu sebenarnya tidak dapat memenuhi kepada kebenaran, tidak dapat menyangkal. Kalau tuan-tuan kalau pergi berhujah, kalau kita ni dibawa ke mahkamah kan, dalam satu hal perkara, contohnya kita berebut harta tanah lah contohnya kan, kita mendakwa, apa kalau dalam kaedah hukum, orang yang mendakwa kena bawa bukti, orang yang didakwa orang yang tertuduh kena ingkari. Itu kaedah. Contohlah kalau kita pergi ke mahkamah disebabkan hal-hal berkaitan dengan tanah, contohnya berebut persempadanan tanah. Contohlah kita berjiran dengan jiran kita ni, berebut pasal tanah. Jiran kita ataupun kita ni ukur tanah tu menggunakan kaedah ukur yang betul lah, yang semasa, panggil juru ukur tanah yang bertauliah, surveyor ukur tanah, tembak pula guna satelit. Yang kawan kita tu dia guna, jiran tu pula dia tanda tanah tu pakai sangkaan ataupun tanda yang diguna pakai oleh atuk dia. Contohlah ni nak mengatakan dua cerita kan. Atuk dia mungkin yang tanda sepadan tu 30 tahun dahulu. Kita pula kita panggil juru ukur yang menggunakan kaedah terkini, yang diguna pakai ramai dan diiktiraf, dan yang ukur tu pun bertauliah, dan kita bawa kes ini ke mahkamah. Maka sudah pasti sangkaan-sangkaan orang-orang yang membawakan sangkaan itu, menggunakan hujah sangkaan itu tidak boleh menyangkal perkara yang yakin.
Maka itu yang Allah sebut dalam surah Yunus ayat ke-36. Sesungguhnya perkara zon ini tidak boleh memenuhi ataupun menyangkal perkara yang i'tiqad, perkara yang benar, haqqan, Allah kata dalam Al-Quran. Begitu juga dalam hukum fiqh, dalam amal ibadat kita, perkara-perkara zon, perkara-perkara yang syak ini tidak boleh mengatasi perkara yakin. Ibnu Qayyim berkata, dia kata kerana pada asalnya kekal orang bersuci dengan sucinya. Ini contoh situasi dalam ibadat. Pada asalnya kekal orang bersuci ialah suci. Seorang yang dah mengangkat hadas, mengambil wuduk, maka dia keadaan dia suci kan? Maka Rasulullah SAW tidak menyuruhnya berwuduk dalam keadaan dia syak dalam hadasnya. Bahkan baginda bersabda sebagai melarang, janganlah beredar sehingga dia terdengar bunyi ataupun terasa seperti keluar angin. Ini dinyatakan oleh Ibnu Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrikam salat thalathan am arba'an falyatrahu syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdatain qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyayatin." Maksudnya benda ini berlaku dalam seharian ataupun dalam kehidupan kita, dalam masyarakat itu, iaitu peristiwa ataupun keadaan terlupa rakaat. Dalam hadis menyatakan dalam Sahih Muslim ni daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang itu ragu-ragu dalam sembahyangnya, iza syakka ahadukum fi salatihi, dia tidak mengetahui berapa rakaat yang telah dikerjakannya, 3 atau 4, maka hendaklah dia melontarkan syak, melontarkan sangkaan tadi. Duk rasa berapa ni, 3 ke 4 ni, 3 ke 4 ni. Mungkin masa solat tu tengah lapar, dia apa, ghalid, tiba-tiba rakaat ketiga tu dia dah sudah, dia lagi kalau nervous, kalau jadi imam lagi takut, 3 ke 4, 3 ke 4, nak buat macam mana ni. Maka dalam hadis ni, maka hendaklah dia melontarkan syak dan hendaklah dia meneruskan sembahyangnya mengikut keyakinan. Kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sebelum salam. Sekiranya dia sembahyang 5 rakaat, 2 sujud itu, 2 sujud tadi itu, masa dia ragu dia dah sujud, kalau katakan dia buat 5, maka 2 sujud itu menjadikannya genap, dan sekiranya dia bersembahyang 4 rakaat, maka ia menjadi penghinaan kepada syaitan. Ini kita makruflah hukum kalau orang terlupa rakaat. Maka kaedah al-yaqin la yazul bi syak ni ada sebenarnya disebut dalam hadis ni. Maka para ulama tak adalah disebut hadis ni, maka kaedah tu dikeluarkan daripada dimunculkan, diterbitkan daripada surah Yunus ayat ke-36 tadi. Hadis ini juga dibawa. Maka al-yaqin, keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Sebab apa, dalam hadis pun Nabi dah ajar secara apa, tersiratnya, kalau kita datang syak waktu kita solat, maka kita lontarkan, buang perasaan syak tu, maka kita ambil yang, kalau solat kita ambil yang mana? Ambil yang kurang, kan? Lepas tu kita sujud 2 rakaat, sujud 2 apa? Kita 2 sujud. Sebagai apa? Sebagai menggantikan yang 2 sujud itu menjadikannya genap, dan sekiranya dia sembahyang 4 rakaat, dia sebagai penghinaan kepada syaitan. Itu kalau kes terupa bilangan rakaat. Contohnya dalam bab perkahwinan, orang yang hilang dari negerinya, tidak diketahui berita tentang sama ada hidup ataupun tidak, maka hukumnya adalah hukum orang hidup pada kepunyaannya. Maka kita tak boleh nak sabit orang yang hilang itu meninggal, maka sebab pada asalnya dia hidup.
maka hukumnya adalah hukum orang yang hidup pada kepunyaannya, yakni harta miliknya tidak boleh diwarisi dan isterinya belum menjadi bain, belum tertalak bain, kerana hidupnya sebelum dia diketahui sebagai hilang adalah diyakini. Sebaliknya, jika seorang yang bermusafir dengan kapal dan terbukti kapal itu karam dan dia tidak ditemui, maka dihukumkan sebagai meninggal dunia kerana kematiannya adalah zan yang kuat dan ia dikira sebagai sama ataupun setara dengan yakin. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perkara yang berkaitan dengan kaedah al-yakin la yazul bisyai dalam bab muamalat pun ada dalam pertemuan yang akan datang. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.